Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita teruskan sesi diskusi malam ni, saya tunggu lagi beberapa orang rakan-rakan dekat Zoom meeting. Kalau ada 2-3 orang lagi baru kita start lah. Dekat Facebook pun ada seorang dua. Mungkin malam ni nak berehat-rehat kan. Saya pun agak rasa macam agak penat sikit malam ni, tapi tak apa, kita teruskan je. Alright, so kita dah record ke belum? Okey dah. Right. So dekat Zoom baru ada 2 orang. Kita tunggu lagi. Kejap lagi kita start lah. Kita punya masa adalah 9.30. So sebelum itu, kalau sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak okey, boleh komen 1 dekat bahagian komen. Okey tak? Alright. Okey, terima kasih Tuan Ong Kiat. Terima kasih Puan Umi Hani. Dekat Facebook macam mana? Ada beberapa orang. Kalau suara dengar dengan jelas, gambar nampak okey, boleh komen 1 dekat bahagian komen. Tuan Halim tak masuk lagi. Selalu Tuan Halim antara yang awal. Oh, panjang umur. Selamat datang Tuan Halim. Right. Saya ingat kita terus je lah walaupun tak ramai lagi dalam Zoom meeting, nanti kejap lagi makin ramai ikut. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa pada malam ni. Malam ni besok market dah buka kan. So malam ni kita discuss sikit lah Kita discuss sikit sementara nak tunggu market buka esok. So kadang kalau kita dah buat early preparation, mungkin banyaklah kita akan dapat tengok nanti kan. So alright, sebelum ni kita dah pernah discuss, saya dah discuss dengan ahli-ahli grup klien berkenaan dengan indeks. So kalau kita tengok balik tentang indeks FBM KLCI, memang generally indeks masih bearish kan, masih dalam keadaan bearish. Tapi tu kalau kita tengok time frame besar lah, macam yearly chart, 6 monthly chart, 3 monthly chart. Tapi kalau kita kecilkan time frame, contoh macam monthly, weekly kan. So untuk weekly time frame, nanti saya tunjuklah Untuk weekly time frame sebenarnya kita berada dalam fasa rebound untuk weekly time frame. That's why kalau tuan-puan perasan indeks agak meriah sekarang, sebabnya dalam time frame yang lebih kecil, weekly dengan daily, indeks berada dalam fasa rebound. So tapi rebound tu sebenarnya bersifat temporary lah, sebelum dia cecah dia punya resistance yang sepatutnya, dan sebelum dia drop balik ke bawah. Right. Okay. So untuk tidak membuang masa, saya nak share dulu screen. So kalau tuan-puan boleh nampak, nanti boleh respon. Boleh nampak tak screen? Kalau boleh nampak screen, boleh komen 2 dekat bahagian komen. Nampak screen tak? Rakan-rakan dekat Facebook macam mana? Kalau boleh nampak screen, boleh komen 2 dekat bahagian komen, dekat chatting. Dekat bahagian komen tu. Boleh nampak ke? Dekat Zoom okey, dekat Facebook macam mana? Ataupun tak boleh nak check. Sekejap saya tengok. Reply live chat. Community standard. I understand. Alright. Okay. Baru nampak komen. Ya, tak apa. Okay, terima kasih. Right, so kita tengok FBM KLCI dulu. Tapi sebelum tu saya tunjuk dulu M Plus punya platform. Saya tunjuk M Plus punya platform. Yang M Plus punya platform ni warna hijau kan. Warna hijau ni sebenarnya untuk remiser. Kalau yang klien biasa dia warna merah kan. Warna hijau ni untuk remiser pakai. Untuk remiser ni dia special sikit lah. So kalau tuan-puan perasan,
indeks FBM KLCI memang dalam fasa bullish sejak beberapa hari yang lepas kan. So kenapa? Dia ada reason ni lah. Tapi saya hanya share berdasarkan basic technical analysis lah kan. Kita tengok berdasarkan basic technical analysis kan. So yang ini yang hari Jumaat lepas last Friday index naik dengan cantik, tapi end of the day dia jatuh balik lah. Tapi kita boleh nampak lah beberapa counter-counter yang menyebabkan indeks naik, seperti PBB, PPB, Mr. DIY, Maybank, Harta, Aziata, DG, P-Metal, Maxis, Sun Plantation dan Tenaga. So kalau kita nampak secara umumnya, dia tak ada satu sektor yang menjadi pemberat utama dalam ni. Dia macam a collection of lah. Dia macam campuran di antara sektor-sektor yang macam generally lah semua sektor bergerak, bukan satu atau dua sektor sahaja. Generally semua bergerak. And then kalau yang drop, yang drag index drop pun, kalau kita tengok dekat sini pun mixture of sektor lah. Macam ada perbankan, ada energy kan, ada teknologi, ada telecommunication, ada plantation. So dia gabungan di antara sektor-sektor. So kita tak nampak satu sektor yang betul-betul menyerlah pada hari Jumaat lepas. Ni untuk hari sehari lah. Tapi generally untuk Jumaat lepas kita nampak teknologi memang naik cantik. Energy, healthcare pun ada buat rebound. Transportation last minute end of the day tu baru dia drop kan. So kalau tengok menggunakan M+ punya platform, cara paling senang kan, kalau tuan-puan nak tengok counter mana yang aktif dan sedang ada momentum, double klik je dekat sektorial tersebut, boleh nampak dah counter mana yang masih ada momentum pada hari itulah, yang ada momentum pada hari itu dan yang boleh menaikkan dia punya sektor. Dan kalau dalam teknologi ni, ni lah yang menyebabkan sektor teknologi naik. So inilah yang menyebabkan sektor teknologi turun. So macam biasa kan, kalau cara paling senang lah kan, cara paling senang sekiranya tuan-puan bela nak tengok syarikat apa counter apa, tengok berdasarkan sektorial pun kita dah ada idea dah. Tengok kan kat sini. Kita ada Unison, Franken, Hong Seng, Greentech, DNEX, Vitrox, MyEG, DNO, MI, UWC. Ambil lah mana-mana, pick mana-mana, dia terus tengok chart dia, tengok okey ke tak okey. Itu yang biasa saya buat lah. Kita tengok okey ke tak okey. Cuma nak tahu okey ke tak okey tu, tuan-puan kena adalah kriteria kan. Apakah yang dikatakan okey dan apakah yang dikatakan tak okey kan, macam tu kan. Right. So itu sebagai pengenalan lah, sebagai pengenalan. So kalau kita tengok pun yang hari Jumaat lepas ada beberapa counter yang sebelah pagi dia naik dengan cantik, sebelah petang dia dah turun balik kan. Tapi macam Hong Seng ni masih okey lagi, cantik lagi kan. Dia masih ada momentum lah. Tapi generally lah kita boleh nampak lah. So, ini untuk sehari kan. Ini untuk sehari. Right. So macam saya cakap tadi, kita tengok dulu indeks FBM KLCI. Kita nak tengok sebenarnya indeks ni sedang buat apa kan. Ini based on technical analysis lah. Ini yang kita dah discuss hari tu. Memang saya selalu tengok weekly lah, untuk lebih senang kan. Kalau sekiranya tuan-puan tengok yearly chart masih sama lah. Yearly chart kita masih berada dalam tahun ini kan. Dia punya projection tu masih sama lah. Masih dalam wave 4 menurun. Dan belum masuk lagi fasa oversold. That's mean dia akan turun sepatutnya lah. Sepatutnya dia akan turun lagi. Okay, dia akan turun lagi. 6 monthly pun masih sama. Okay, masih dalam fasa penurunan. 3 monthly chart pun masih sama. Okay, masih dalam fasa penurunan. Okay, monthly chart pun sama. Masih dalam fasa penurunan dan masih dalam red zone. Cumanya ada rebound sikit. Yang rebound sikit ni lah sebenarnya yang kita nampak sekarang. Indeks sedang membuat bullish punya rebound. Tapi sifat dia memang temporary lah. Okay. Dan kalau tuan-puan tengok weekly, dia sepatutnya akan rebound sikit lagi sebelum dia cecah dia punya resistance. Then akan most probably lah lepas dah cecah resistance tu akan terus drop ke bawah. So resistance yang saya jangkakan dia akan berada pada area sini lah. Area situ sepatutnya lah. Area sini dia punya major resistance. So once index dah mula cecah situ, dia most probably dia tak break. Kalau dia break pun sekejap je sebelum dia meneruskan penurunan lagi. Kenapa kita boleh cakap dia most probably akan turun lagi? Sebab monthly dia masih dalam fasa bearish lah sebenarnya kan. So kalau major downtrend tu masih bearish,
agak sukar lah untuk time frame yang lebih kecil. Terus rebound dan terus break time frame yang lebih besar kan. Kalau dia rebound pun dia adalah normal zigzag movement chart pada time frame kecil. Dalam time frame besar kan ada time frame kecil. So kalau time frame kecil tu, time frame besar tu sedang menurun pun, dia memang akan ada fasa rebound dia kan. So yang rebound itulah yang memberi kesan untuk short term. Okay. Right. So generally macam itulah. Index masih bearish kecilkan time frame. Yes. Index masih dalam fasa rebound lah. Okay. Tapi sebenarnya topik pada malam ni bukanlah nak pergi kepada teknik analisis sangat. Yang saya sebenarnya nak apa ni? Tuan puan bertanya soalan. Tuan puan bertanya soalan. Apalah yang tuan puan nak tahulah kan. Pasaran saham ni dia banyak benda yang kita boleh tanya kan. Banyak benda yang kita belum tahu kan. Even kalau kadang-kadang tuan puan punya soalan pun ada yang saya belum tahu lagi kan. So kita mungkin sama-sama belajar lah kan. Right, tapi paling senang kalau sekiranya tuan puan tanya soalan terus, kalau apa yang saya tahu terus saya boleh reply on spot. Especially berkenaan dengan platform, berkenaan dengan teknik analisis kan, wave, tapi wave saya tak ajar lah malam ni. Alright. Kalau ahli-ahli group nak tanya berkenaan dengan counter pun boleh kan. Tuan puan kalau nak tanya counter pun okey, tak ada masalah kan. DG berapa target? Itu saya tak boleh jawab. Kalau melibatkan target, buy call, buy, sell and hold, itu analis sahaja yang boleh bagi tahu. Kalau remiser sebenarnya bukan kita tak tahu. Kita tak boleh bagi tahu sebab dia dah menyalahi Security Commission punya guideline. Remiser tak boleh bagi buy call kepada non-client. Melainkan kalau tuan puan saya punya client, kita boleh PM tepi lah ataupun tanya dalam group. Itu tak ada masalah. Okay, kita boleh buat projection dekat chat sama-sama. Cuma saya boleh komen generally je lah. Saya boleh komen secara umum. Tapi kalau saya tak silap DG ni dia, sekejap kita tengok. DG syariah kita. Ni DG syariah. Right. Kita tengok secara umum je lah. Okay. Normally saya akan tengok semua time frame. Okay. Macam contoh macam ni kan. Kalau tuan puan tengok DG kan. Dia dah mula, bukan dia dah mula, dia masih dalam bullish punya trend. Okay, masih dalam bullish punya trend. Okay. Cumanya kalau tuan puan buat wave yang besar, okay, untuk yearly chart ini baru wave 1, dia akan buat wave 2 dan dia akan buat wave 3, wave 4 dan wave 5 kan. Okay. Itu untuk yearly chart, untuk long term dia. Okay. So untuk exactly tahu dekat mana projection dia, kena tarik Fibonacci ataupun kena buat Fibonacci extension ataupun projection. So kalau wave 1 punya Fibonacci extension ada dia punya percentage dia berapa-berapa. Yang tu saya share dalam kelas Elliott Wave untuk kita punya client. Okay. So setiap Fibonacci retracement dan extension dia ada dia punya ratio dia yang nak cakap common lah, yang commonly berlaku. Nak cakap exactly tak boleh sebab setiap wave dia tak sama. Cuma commonly berlaku dia memang macam tu. Okay. Untuk yearly chart memang kita nampak long term projection dia masih bullish. Okay. Selagi mana kalau tengok tuan puan tengok ni yang channel yang saya buat ni hampir nak break lah, hampir nak break ke bawah. Once dia break ke bawah, maksudnya dia akan melengkapkan dia punya wave 2 correction ke bawah. Okay. Boleh ajar cara beli stok paling singkat untuk dapat dividen? Paling singkat lah, tuan puan Google je dividen stock, bursa dividen stock. Okay. So boleh tengok dividen stok-stok yang memberikan dividen. Okay. Stok-stok yang memberikan dividen. Dia kena pilih yang syariah lah. Tuan puan cari counter-counter yang bagi dividen yang syariah. So dari sini pun kita dah tahu dah counter apa yang bagi dividen. So untuk tahu bilakah sesebuah counter bagi dividen, sebaik-baiknya tuan puan tengok dekat announcement. Okay, kalau dalam M+, normally every counter dia akan ada announcement. Kalau tengok macam contoh dekat sebelah sini kan, ada hashtag tu kan. Hashtag tu sebenarnya announcement lah. Cumanya announcement ni
kita kena check adakah announcement tu untuk dividen ataupun nak bagi bonus issue, right issue, nak buat corporate exercise lain kan, subdivision ataupun consolidation kan dan sebagainya. Okay, nak buat ESOS dan sebagainya. Cumanya kalau nak tahu, just right click je tengok announcement. Adakah dia nak bagi dividen ke tak kan? Right? Macam ni tak adalah, dia tak ada sebut apa-apa berkenaan dengan dividen kan. So tu salah satu cara lah. Search mana-mana stok yang bagi dividen and then check balik sejarah dia. Bilakah tarikh yang dia bagi dividen setiap tahun. Biasanya dia akan ada tarikh yang tetap. Contoh macam kuarter kedua, kuarter ketiga macam OpenSys. Dia bagi 3 kali setahun. So kita tahu kan kuarter berapa dia akan bagi dividen. Right? So kena check berapa persen dividen yang dibagi. Adakah dividen yang dibagi itu berbaloi berdasarkan modal yang kita ada lah kan. Kalau tengoklah berapa persen, nanti kita kalilah kan. Dia macam ni. Tengok KLSE ni pun dah dibuat kan. So gunakan kelebihan yang kita ada sekarang, teknologi dekat tangan. Banyak information yang kita dapat. Just check macam ni pun kita dah tahu dah. Okay? Dividen dan bila tarikh kan. Macam ni. So yang paling penting kita nak tahu berbaloi ke tak lah. Okay? Kalau macam 0.01 sen kali dengan modal kita berapa unit yang kita beli kan. So dari situlah kita tahu berapa ratus ke berapa ribu ke dividen yang kita dapat. Okay. And then tengoklah bila dia punya X date dia. X date ni maksudnya tarikh last yang kita boleh beli yang melayakkan kita dapat dividen. Kalau kita beli selepas tarikh X date, selepas jam 5 hari X date tu, kita dah tak layak. Kalau kita beli sebelum, then kita layak lah. Okay. Tapi make sure first kena make sure dia syariah dululah. Jangan main bedal je kan. Tiba-tiba pergi beli genting pula kat situ kan. Muslim tak dapat lah kan. Alright. Macam tu je. Okay. Gunakan informasi yang memang dah ada dekat banyak web tu. Gunakan. Dan tengok bila dia punya ex date dia. And then berapa dia punya dividen yang dia announce lah. Jadi lambat lagi ni. 8 November lambat lagi kan. Sekarang kita baru nak masuk Ogos kan. Nak masuk Ogos. So banyak lagi lah. So jangan risau. Stok dividen ni sebenarnya senang. Cuma berbaloi ke tak berbaloi tuan-puan beli stok dividen tu kena check kita punya trading plan. Kalau memang nak hold lama, tengoklah kalau asalkan dia uptrend ke apa ke, tak ada masalah je kan. Kalau dia punya yearly chart uptrend, itu terpulang lah tuan-puan jadi investor lah macam tu. Just makan dividen je kan. Tapi kalau nak trade short term, itu banyak kriteria lain yang kita kena belajar lah. Macam untuk ahli-ahli group ni memang saya ajar je kan berkenaan dengan ahli group klien CDS saya kan. Intraday pun kita belajar kan, BTST pun kita belajar. Untuk ahli group VIP lah untuk ahli group klien biasa tu kadang kita discuss umum je lah secara technical analysis yang generally. Right. So back to DG kan. DG sebenarnya untuk yearly chart dia masih dalam fasa correction wave 2. Dan wave 2 ni most probably dia saya nampak dia lebih pada horizontal ya. Tapi tak sure lagi. Kita tengok balik. Right. So dia lebih pada horizontal. Saya nampak lah kalau horizontal correction dia tak akan drop jauh sangat lah. Okay. Kalau tengok 6 monthly dia masih dalam fasa oversold. Normally dalam fasa oversold memang kita akan nampak lebih banyak candle merah. Okay? Most probably akan lebih banyak candle merah muncul lepas inilah. Okay? Right. 3 monthly pun sama. Kalau tengok 3 monthly, ikut indicator yang saya dah buat ni, dia punya green zone dah mula menguncup. Itu adalah tanda-tanda yang tak berapa best lah kalau kita tengok kan. Maksudnya bullish momentum dah mula nak habis. Bila bullish momentum habis, dia akan masuk red zone. Kan? Bila masuk red zone ni kita akan nampak lebih banyak lah marboz merah lah lepas ni kan. Alright. So kalau tengok monthly macam mana kan monthly ini dia punya fasa consolidation. Sepatutnya lepas consolidation dia naik kan, tapi ni tak habis lagi lah. Maksudnya dia tak cukup collect lagi, so dia kena collect lagi banyak. Itu kalau istilah nak tengok istilah jerung lah Tapi untuk short term kalau tengok pada monthly, dia masih dalam zon merah. Masih dalam zon merah dan baru je habis dia punya overbought area. So dia sedang menuju ke oversold area. Oversold ni, apa maksud oversold kan? Secara ringkasnya adalah seller ramai.
Bila seller ramai, harga susah nak naik. So harga lebih senang untuk drop, untuk terjun lah kan. Bila seller ramai sangat, terlebih jual, harga akan lebih mudah drop. So most probably harga akan drop lagi. Okay, harga akan drop lagi based on monthly punya chart. Right. So kalau kita tengok weekly kan, weekly ada rebound sikit. Weekly ada rebound sikit. Ni kepala ni badan ni nanti dia akan buat echo. Right. Most probably weekly akan rebound. Kalau saya akan gunakan MA50 sebagai dia punya midline ataupun dia punya moving resistance. Okay, moving resistance. Most probably lah harga akan bergerak test dia punya midline ni. Test. Dia break ke dia tak break, itu adalah resistance yang kuat. Okay. Kalau dia break, then dia boleh naik sikit lagi. Kalau dia tak break, most probably dia dah mula drop bawah. Okay. And then apa yang menarik sekarang, kalau kita tengok pada DG, dia dah keluar untuk short term oversold weekly chart. Okay, weekly chart dah keluar. Sedang menuju ke overbought. Overbought ni dia opposite daripada oversold lah. Yeah. Overbought opposite daripada oversold. Kalau oversold kita akan nampak bearish momentum. Seller ramai, harga drop, banyak baru buzu merah. Bila dia punya zone ataupun kalau kita tengok dari segi perubahan momentum tu kan, bila dia keluar daripada oversold nak pergi ke overbought, akan mula ada bullish momentum, akan mula ada banyak marubozu hijau, and then akan mula nampak harga panjat lah. Harga dah mula akan panjat kan, sebab dia ada momentum dengan lebih tinggi lah, dengan lebih kuat kan. Tapi dia ada resistance dia. Sebab kalau kita tengok long term, sebenarnya dia masih strong bearish. Most probably dia akan meneruskan penurunan lagi. Tapi untuk short term dia rebound dulu. Sebab dalam long term ada short term untuk yang pergerakan zigzag kan. Contoh kalau macam monthly ni kita nampak kan, dia punya zigzag ke bawah. Right? Contoh macam saya buat macam ni. Okay, ini monthly punya zigzag kan. Okay, sepatutnya dia akan turun lagi lah sepatutnya. Sebabnya dia masih lagi dalam peringkat awal oversold kan. Tapi dalam keadaan zigzag yang long term tu sebenarnya dia ada zigzag yang lebih kecil lagi. Okay, zigzag yang lebih kecil tu bergerak dengan lebih volatile lah sebab time frame yang lebih kecil kan. Okay, so zigzag yang lebih kecil ni sekarang dalam fasa rebound untuk weekly. So expected resistance area midline. Nah, itu je lah. Untuk based on technical analysis lah kan. So saya tak boleh nak bagi tahu target price begini-begini, itu dah jadi buy call, tak boleh. Ni Malaysia tak boleh bagi. Unless kalau tuan-puan saya punya client CDS, then boleh. Kita boleh buat portfolio review dan sebagainya, tak ada masalah itu. Saya serve tuan-puan sebab tuan-puan adalah klien saya kan. Kalau bukan klien tak boleh lah. Kita boleh just based on basic technical analysis ataupun generally macam ni je lah. Right. Okay, sekejap saya tengok soalan. Tuan Halim tanya, boleh expect untuk sambung kenaikannya dok untuk next trading day jika counter okay masa closing. Tengok momentum. Kena tengok momentum. Kalau untuk weekly dengan daily chart dia masih bullish, dan momentum dia masih ada, senang je dia boleh sambung. That's why kita belajar VTST kan. Ingat lagi tak? Alright. Review counter RL. Okay, sekejap lagi saya tengok RL. Soalan Tuan Ahmad Faris tadi macam mana, okey ke? Tuan saya pun tanya DG ni kan. DG ingat clear lah Untuk short term memang dia masih ada momentum, tapi momentum short term dia ni dia tak akan carry panjang sangat sebab monthly dia masih bearish. Dia akan rebound, cecah resistance weekly, terus drop. Tapi unless kalau tuan-puan tengok long term, yang long term punya inilah dia punya wave dia untuk long term sebenarnya. Ini yang betul-betul long term lah Mungkin sampai 2068 kalau masih hidup lah. Ataupun untuk wave 3 dia 2043 kalau tak kiamat lagi lah. Right. BJ Corp Cellcom. Okay. BJ Corp Cellcom Kita tengok BJ Corp. Sekejap saya komen RL dululah RL. Tapi tuan-puan janganlah tanya counter sangat. Tanya generally. Dapatlah saya share apa-apa benda macam tu kan. RL untuk yearly chart nampak bearish. Dia tak ada bottom lah Kalau bearish tak ada bottom. Apa maksud dia kan? Kalau bearish,
walaupun dia nampak macam ada support, sebenarnya bukan real support. Sebab momentum dia adalah ke bawah. That's why saya tengok kan ramai orang suka beli yang yearly bearish punya counter kan. Boleh, tak ada masalah kalau tuan puan nak beli tu terpulang lah sebab tuan puan punya risiko. Cumanya risiko untuk dia terjun jauh lagi besar berbanding dengan risiko untuk dia naik. Sebab tengok yearly chart dia macam mana lah kan. Alright, kita tengok 6 monthly belum ada apa-apa tanda-tanda dia ada kekuatan nak panjat. 3 monthly pun sama. Saya buang je lah yang triangle ni kan. Okay. Right, monthly masih dalam downtrend channel. Okay. Kalau dia nak buat short term rebound, sepatutnya dia kena break downtrend channel ni. Okay. And then dia kena keluar daripada area oversold kan. Apa maksud area oversold? Macam kita komen tadi lah. Area di mana seller ramai. So harga susah nak naik lah. Kalau dia naik pun dia akan bersifat sementara kan. Alright, kita tengok weekly pula. Kita tengok weekly pula. Monthly memang obviously bearish lah kan. Tapi weekly macam mana kan? Weekly dia dah beberapa kali oversold. Dan sekarang dalam fasa nak menuju ke overbought. So apakah maksud dia kan? Maksud dia dah mula ada momentum. So momentum untuk weekly lah. Momentum untuk weekly. Sampai weekly punya resistance sahaja kan. So apa yang saya nampak weekly resistance dia akan pergi ke bahagian atas channel ni. Okay, untuk channel downtrend channel ni kan. Okay, sini adalah resistance yang kuat. Dalam masa yang sama dia ada midline dekat sini. So kalau kita tengok zigzag kan. Kalau kita tengok dari segi pergerakan zigzag counter tu. Okay, dia sepatutnya dia bergerak macam ni lah. Okay, lebih kurang macam tu lah. Itu dia punya normal pergerakan. Normal pergerakan. Sebabnya kalau tuan puan tengok dekat ini kita memang tengok chart sahaja kan based on technical analysis lah. Ini dia punya oversold, ini dia punya oversold kan. Okay, sini oversold dah 3 kali oversold kan. So sini tak jadi nak jadi overbought tapi dia naik juga sikit kan. Alright. So most probably dia akan buat overbought sikit lah. So dalam fasa overbought ni lah sebenarnya kita akan nampak akan ada momentum bullish momentum. Akan ada marubozu hijau. Itu yang biasa berlaku dalam fasa dari oversold nak pergi ke overbought. Itu memang selalu kita nampak. Okay? Selalu kita nampak. Adakah mesti exactly dia akan test kat situ? Kita tak tahulah kan. Kadang mungkin boleh patah je setengah jalan. Tapi yang normally berlaku adalah macam ni lah. Itu yang normally berlaku lah. Okay? Nak cakap exactly mesti jadi macam tu, tak ada orang tahu. Even esok kita meninggal pun kita tak tahu kan. Alright. Okay. So tu untuk RL. Itu untuk RL. Untuk short term masih bullish. Tapi untuk long term obviously bearish. So tuan puan decide lah macam mana kan. Based on daily ni dah break dah dia punya midline kan. So dah mula jadi green zone. Tapi di manakah resistance dia? Kalau based on saya punya indikator ni, indikator yang kita dah buat dah bagi dekat ahli-ahli group VIP client ni kan. Dia punya major resistance paling tinggi dekat atas ni. Okay, tu. So, selepas dia break yang resistance midline ni untuk daily, manakah resistance lain yang dia kena break? Ini yang ni yang kedua lah, dia kena break. Once dia break yang ni, dia akan naik lagi. Sini saya ingat dia akan test jugalah. Tapi kita tengok yang ni dulu. Mana-mana resistance yang ada pada chart yang telah diplotkan oleh indikator kan. 1, 2, 3 lah. Sekurang-kurangnya. So, untuk daily dia dah break midline. Tapi jangan anggap dia akan terus naik terbang macam tu, tak kan. Counter ni dia bergerak mengikut zigzag kan. Kalau dia naik dia akan turun balik, naik turun balik, naik turun balik macam tu. Sekurang-kurangnya lah. Sekurang-kurangnya macam tu pergerakan. Tapi takkanlah setiap kali turun je cut loss. Memang sampai jenuh lah kan. Habislah duit kan macam tu kan. So that's why kena tengok semua time frame kan. Kena tengok semua time frame. Untuk group klien memang kita discuss lebih detail lah. Right, so tengok BJ Corp sikit. BJ Corporation. Okay. Alright. Yearly chart dia tak nampak sangat apa-apa yang significant.
Six monthly dia nampak lah macam dia dah mula nak jadi bullish sikit, tapi bagi saya macam tak berapa signifikan lagi. Even 3 monthly pun masih sideways je lah. Ni dia punya red zone ni nampak macam nak kuncup tapi tak kuncup pun. So saya ingat macam dia nak kembang balik. Okay, kembang balik, menurun balik ke bawah. Sini pun dia tak berjaya break lagi midline ni kan. Alright, untuk monthly baru masuk dalam area oversold. Normally kalau dia baru masuk area oversold, dia tak akan immediately keluar. Okay, dia akan sideways agak lama sikit. Weekly pun masih tak nampak lah, tak nampak apa-apa yang signifikan. Volume pun biasa-biasa je, tak ada yang signifikan lah. So basically saya cakap untuk biji corp ni saya nampak dia masih tak ada momentum sangat lah, masih sideways je. Right, nak cakap dia nak terjun sangat pun tak juga, naik pun tak juga. So sideways je lah. Daily chart pun tak menarik. So banyak yang tak ada volatility kan. Naik turun jadi doji je kan. Banyak doji. Biasanya counter banyak doji ni counter yang boring. Tak ada apa yang kita boleh nak apa ni, aktif sangat, tengok sangat kat situ kan. Right, kita tengok counter Cellcon. Okay. Yearly chart dia memang obviously bearish lah. Kalau tuan-tuan tengok yearly chart dia ni, kalau buat channel ni memang out lah. Memang out lah. Ini memang inilah inilah hala tuju sebenar syarikat. Kalau bukan inilah hala tuju sebenar chart syarikat tersebut. Kalau tuan-puan nak tahulah based on yearly chart. Then baru kita tahu, oh rupanya dia punya chart dia major downtrend. So cubalah buat dekat chart kan, dan kita tahulah. Right, so untuk 6 monthly masih tak nampak sangat. Kalau saya tengok dia dalam bearish punya zone lah. Indikator pun tak berapa cukup lagi untuk plot data dia. Untuk 3 monthly saya nampak dia masih nak kembang lagi ke bawah lah. Right, monthly pun masih tak kuat lagi. Even dah break sikit pun tak kuat. Dia masih dalam bearish punya zone. Monthly baru masuk oversold. That's mean seller baru nak mula ramai lah. Bila seller baru nak mula ramai, that's mean high chances untuk harga drop lagi jauh ke bawah. Itu kalau dia berada dalam fasa oversold. Itu bahayanya. Right. Berbeza dengan fasa overbought. Kalau overbought ni dia lain kan. Right. So kita tengok weekly kan. Right. Untuk weekly, walaupun monthly dia masih dalam bearish zone yang kuat, tapi dalam fasa bearish tu dia memang bergerak dalam bentuk zigzag lah, macam saya cakap tadi lah. Dia bergerak dalam bentuk zigzag kan. Okay, sekurang-kurangnya macam tu lah. So ada beberapa resistance lah yang harga akan cecah. Harga akan cecah untuk resistance lah. So kalau kita nampak first resistance dekat sini lah. Itu first resistance. Kalau dia berjaya test midline dan break, adalah temporary rebound dekat situ. Tapi kalau dia naik tinggi sekalipun, dia akan meneruskan penurunan juga sebenarnya, sebab major trend dia adalah ke bawah. Major trend dia adalah ke bawah. Right. So untuk weekly ada momentum, volume pun agak okay. Short term adalah tanda-tanda untuk rebound. Okay, short term ada tanda-tanda untuk rebound. Cellcon. Daily pun agak okay lah. Daily dah mula masuk area overbought kan. So that's mean momentum tu dah ada. Okay, momentum dah ada untuk daily lah. Right. So untuk weekly pun dah mula ada momentum. Tapi kalau tuan puan tengok long term, dia memang masih lagi dalam major bearish trend. So kalau macam ni kan, kalau tengok macam ni, ni macam tu je lah. Short term lah, short term play lah. Kita tengok kan. Generally tak menarik. Okay, short term sahaja ada tanda-tanda rebound sikit. Melewah.
Kalau kau ambil counter ramai je kan. Kalau bila nak apa ni tak suruh tanya soalan-soalan lain semua tak tahu nak tanya apa dah. Tanyalah berkenaan dengan corporate exercise ke kan, bonus issue ke kan. Benda-benda macam tu kan. Itu yang lebih menarik kan. Tanya tentang fundamental ke sikit-sikit kan. Right. Metronik nanti kita tengok satu-satu lah. Right. Metronik sebenarnya saya dah cerita banyak kali dah dalam grup. Dalam grup klien. Yelah kita cerita banyak kali pun bukan orang dengar sangat kan. Dia yang dengarnya orang sama je. Okay. So melewah ini long term dia. Okay, ini long term dia. Yearly. 6 monthly baru habis overbought, sedang menuju ke area oversold. 3 monthly, okay, sedang menuju ke area oversold. That mean dah ada bearish momentum lah. Okay. Monthly dah habis green zone ni kan, dah kuncup dah. And then sekarang dalam fasa oversold yang kuat, strong oversold kan. So apa yang kita boleh expect dalam fasa oversold yang kuat? More marubos merah lah, lebih banyak marubos merah dan lebih banyak lah apa ni, selling pressure lah dekat situ. Okay. Penggunaan stokastik bila signal boleh beli? Bila signal boleh beli ya? Dia tak boleh tengok stokastik sahaja semata-mata kan. Dia kalau kita just based on single indicator sebenarnya tak kuat. Dia kena ada a combination of few indicators, barulah technically kita ada supporting evidence, supporting fact untuk support kita punya decision. Kalau single indicator tak cukup lagi. Kena tengok yang lain-lain juga. Kena tengok wave dia, kena tengok long term kan, wave long term, kena tengok multiple time frame, kena tengok mana support and resistance, kena tengok mana bullish dengan bearish zone, kena tengok mana dia punya oversold overbought area. Tengok dia punya midline dekat stokastik tu juga, ataupun midline dekat apa ni, indicator. Jadi kena tengok midline dekat price juga macam mana kan. Semua benda-benda tu lah. So a combination of few indicators yang significant lah. Jangan tak apa-apa punya indicator je kita masukkan. Significant to us lah, yang mana kita lebih mahir lah nak pakai kan. Combine a few, combine dengan wave, tengok normal chart movement dan sebagainya, then baru kita boleh decide. Right. Right, untuk melewah kan. Kalau tuan pun tengok untuk monthly, dia sepatutnya memang masih lagi nak meneruskan penurunan lah. Kalau tengok pada normal pergerakan dia kan. Cuma macam saya tengok, macam kita buat tadi lah. Kita tengok pergerakan dari segi bentuk zigzag dia je. Dari segi bentuk zigzag dia. Macam saya ingat sikit lah. So normally zigzag lebih kurang macam ni lah. Normally. Ini hanyalah rough idea untuk plot pergerakan chart sahaja kan. Bukan projection, prediction dan sebagainya, bukan. Ini normal movement. Normal movement chart. Bukan projection, bukan prediction. Right. So kalau tuan pun tengok pun yang normal movement kan, daripada oversold, overbought pergi oversold. Pergi overbought, pergi oversold. Pergi overbought, pergi oversold. Itu normal lah. Itu normal. Dia memang bergerak macam tu. Lepas dia turun, dia naik. Lepas dia naik, dia turun balik kan. Right. So kalau tengok weekly, memang sedang menuju ke arah area overbought kan. So kalau tengok dia punya zigzag ni, sini dia punya area midline dia. Okay. Area midline yang normally akan ada resistance kat situ. Okay. So kalau tengok melewah short term, dia akan berada dalam fasa rebound lah area sini. Alright. So daily memang support lah. Daily memang support lah kita punya weekly punya weekly projection kita lah. Okay. Daily chart sedang sikit lagi nak cecah dia punya midline resistance guys. And then daily masih berada dalam fasa overbought kan. Di mana fasa overbought ni dia ada momentum. And then daily dia agak menarik sebab dia dah oversold, bearish zone ni yang warna merah ni kan, red zone ni dah menguncup. Dia berbeza dengan counter apa tadi, awal-awal kita tengok tadi kan,
Green zone menguncup. Itu lain. Kalau green zone menguncup, dia akan masuk red zone tu, dia nak jadi bearish. Kalau red zone menguncup, nak masuk green zone, dia nak red zone dah nak habis, nak masuk ke green zone, that mean ada momentum kat situ lah. Kan? Ada possibility untuk dia jadi bullish kat situ lah. Right? Right. So kita tengok Franken. Tapi saya tak komen lah Warren lah, sebab Warren ni ikut mak dia. Kalau mak dia okey, dia okey lah. Macam tu je. Okay, Franken kalau tuan-puan tengok yearly chart, dia sepatutnya masih bullish lah. Sepatutnya masih bullish. Okay. Ada orang cakap hari tu teknologi punya sektor dah mula bullish kan. Cuba kita tengok sekejap. Teknologi ya. Right. Ini saya punya projection. Dia masih dalam fasa, bukan fasa, dia masih dalam wave 2 correction. Okay. Sepatutnya kita akan nampak masih lagi bearish lah. Masih lagi bearish. Ada sedikit lah kat sini. 6 monthly dia ada rebound sikit. Sepatutnya dia akan turun lagi banyak. So ini 3 monthly. 3 monthly dia nak turun lagi. Kalau tengok dekat sini, ini wave lah. Kalau tuan-puan dah belajar tentang Elliott wave, tahulah sikit-sikit kan. Kalau tak pernah belajar, nak kena belajar lah. Even saya pun plan nak buat kelas nanti. Dia sebab announcement lah dalam group dalam Facebook page. Nanti tuan-puan tengok lah. Right, so monthly pun untuk teknologi punya sektor kan, masih dalam fasa overbought, oversold dan nak habis dah dia punya bearish zone. So apa yang kita expect? Kita akan expect dia akan masuk dalam bearish zone lah. Ini bullish zone kan, dan nak habis. So bila bullish zone habis, dia akan masuk bearish zone. So agak logik untuk dia turun lagi lah sepatutnya. So tapi tak semestinya kalau indeks dia sectorial index tu nak drop, bermaksud counter tu akan drop sekali, tak juga. But individual counter dia ada wave dia sendiri. Dia ada wave dia sendiri kan. Right. Kalau tengok Franken untuk 3 monthly sebenarnya dia masih dalam bearish. Bukan masih dalam bearish. Dia dah masuk area oversold dan dia sedang menurun. Dia sedang menurun. Walaupun temporary dia ada rebound sikit. Right. Untuk monthly agak menarik. Okay, untuk monthly agak menarik. Tapi walaupun dia menarik, dia berada di hujung bullish punya zone. Ini sebab kenapa saya nak sangat gunakan indikator ni. Indikator bullish dengan bearish zone ni. Sebab kita dah nampak bila momentum bullish dan bearish tu akan tamat. Which is indikator ni tak ada tempat lain lah. Hanya ada untuk saya dan ahli group VIP client saja. Sebabnya kita buat sendiri kan. Orang lain tak ada. Unless dia tiru sebiji kita punya, then baru dia ada lah. And then kalau saya share coding dia punya script code tu, then dia boleh buat lah. Okay. Tapi saya tak share lah. Saya share indicator je lah. Tapi untuk ahli group klien dia tahulah apa benda yang saya pakai. Alright. So untuk monthly sepatutnya dia sedang dalam fasa oversold. Sepatutnya nak turun lagi. Sepatutnya nak turun lagi. So bagi saya ini bersifat temporary sahaja. Kalau dia rebound pun bersifat temporary lah. Right. Weekly. Weekly dah keluar daripada oversold menuju ke arah overbought. Dan exactly berada pada midline. Adakah ini tanda-tanda yang bagus? Adakah ada momentum untuk naik lagi dan sebagainya? Bagi saya ada sedikit lagi lah momentum sebab dia belum habis lagi dia punya overbought ni. So sepatutnya dia kena break midline ni, kena break, naik sikit lagi, cecah dia punya resistance kat mana-mana. Tapi tak logik lah atas ni tak logik lah, mungkin area-area tengah-tengah ni ke. Okay, cecah dia punya resistance, then sambung drop lagi. Tapi kita tak tahu lagi sampai mana dia boleh naik. Cuma kalau tengok untuk short term, dia dah exactly berada pada midline. Sebenarnya ni adalah kata dua lah. Kalau ada momentum yang lebih kuat, dia boleh naik. Kalau momentum tak cukup kuat, dia hanya stop sampai situ dan turun. Alright, kita tengok daily. Daily mengatakan yang dia baru je nak start green zone. So normally
bila baru nak start green zone, dia akan adalah momentum, residual momentum lagi untuk dia naik lagi sikit. Right. Untuk daily kan ada beberapa resistance yang kita kena tengok. Ada kat sini satu, yang ni pada chart lah, yang ada pada chart. Yang ni satu. Okay, yang ni first dah break. So next resistance patutnya atas tu lah. Untuk daily kan. And then green zone ni dia tak akan immediately tamat kat situ lah. Kalau saya nampak dekat sini momentum pun sedang menaik kan. So sepatutnya untuk overbought ni adalah dia akan extend sikit lagi. Jadi saya nampak lah. So kalau mak dia macam ni, anak dia normally dia akan follow lah. Right, so kita tengok Advancon. Okay, first impression major bearish. Major bearish punya trend. Ini pun saya pun tak tahu nak letak kat mana dia punya channel ni. Sebab dia terlampau bearish kan. Tapi kita letak macam ni sikit lah. Kita letak supaya kita boleh nampak lah direction ni. Tapi generally untuk yearly chart memang major bearish direction. 6 monthly tak nampak sangat. 3 monthly pun tak nampak lagi. Untuk monthly adalah tanda-tanda dia nak rebound sikit. Okay, untuk monthly. Sebab sini sepatutnya oversold kan. Tapi dia dah ada mula nampak tanda-tanda yang dia nak keluar daripada area oversold menuju ke atas. So kalau macam ni normally, kalau saya masuk watchlist lah macam ni. Right, so kalau weekly macam mana Weekly dia dah mula rebound. Dah test dah pun dia punya midline. Dah break, dia dah break dan turun balik. Tapi ada lagi sedikit lah. Ya, ada lagi sedikit lah momentum. Sebab fasa overbought dia tak tamat lagi. And then kalau tengok untuk long term sikit lagi, dia punya red zone ni pun mula nak kuncup. Okay, mula nak kuncup. So kalau kita tengok based on monthly dan weekly, monthly menunjukkan sepatutnya dia akan rebound ke atas. Weekly support lah. Weekly support yang dia akan rebound sikit ke atas. Dan daily pun sama lah. Daily mengatakan yang dia baru je masuk green zone. So green zone tak akan immediately tamat lah. Right. Itu saya tengok lah kan. Untuk Advancon macam tu lah. Dia ada momentum lagi. Okay, habis dah. Tanya counter pun dah habis. Alright, so ada lagi dekat Zoom habis. Saya tengok komen dekat Facebook pula. Puan Aniza. K-Power. K-Power ni bukan apa ni? Apa tu? Yang ada related yang sebenarnya mi ke? Itu apa nama? Awang apa? Okay, K-Power yearly tak power. 6 monthly pun tak power. Sedang menuju ke arah oversold. 3 monthly pun sedang menuju ke area oversold. Bukan sedang menuju, dah berada dalam area oversold. So, kalau berada dalam area oversold, memang kita akan expect banyak bearish candle lah. Ataupun merbozu merah. Okay. Monthly, baru start je red zone. Oversold dah agak lama, so belum habis lagi. Sepatutnya dia kena drop lagi bawah. Tengok pada curve dia ni sebenarnya, saya risau juga ni sebenarnya. Curve untuk monthly chart kan. Dia punya curve ni sepatutnya untuk apa ni, dia boleh drop lagi. Ni temporary je. Dia macam ni. Kita tengok pada curve dia tu. So kalau tengok normal curve, based on indicator yang dekat bawah tu kan, nampak dia ke situ kan. Ni. Tu yang risau sikit lah. So tapi tu untuk monthly chart kan. Untuk monthly chart. So that's mean dia akan nak ambil masa lama lah. Sebelum dia ke situ kan. Tapi kalau tuan-puan tengok weekly ni, kita belum boleh confirmkan lagi yang dia dah keluar daripada oversold. Tapi adalah tanda-tanda dia nak rebound tu. Tapi belum rebound lah. Belum. So dia baru sampai situ je. Adakah dia nak terus ke bawah ataupun dia nak naik tu, kena tengok sikit lagi. Kita tunggulah. Maksudnya candle tak habis lagi. Bukan candle, indikator tak habis bergerak lagi. So kita tak tahu adakah dia nak keluar daripada area oversold ataupun dia nak sambung balik oversold macam tu kan. So kita tengok sikit lagi.
Once dia dah confirm keluar daripada area oversold, then baru next step. Baru next step. So untuk K-Power ni sebenarnya weekly dia tak confirm lagi. Weekly tak confirm lagi. So daily, bagi saya daily macam dah nak habis overbought. So agak risiko sikit kat sini. So kalau dia dah habis overbought kat sini, dia akan sambung balik dia punya penurunan tu. Kepala, badan, mungkin ni ekor, mungkin ada residu ekor dia sikit lagi kot. Apa hal kena tengok weekly balik. Okay? Untuk K-Power ni saya nampak kena monitor weekly dia macam mana. Kalau weekly dia confirm keluar daripada area oversold, then okay. Kalau tak, most probably akan meneruskan penurunan lah. Macam tu. Okay. K-Power ni tak, tapi yearly chart tak power lah. Yearly chart tak power. Kita tengok TW. Tengok TRW dah ni. Okay, TWL. Yearly chart dia major bearish. Okay, major bearish. 6 monthly nampak macam nak keluar daripada area oversold, tapi candle tak power lagi. Most probably lambat sikit lah baru nampak kan dia punya kesan dia. Tapi dah mula adalah tanda-tanda rebound tu. 3 monthly pun okay, dah mula nampak lah tanda-tanda rebound tu kan. Alright, so dia dah tak drop dah. Dia dah tak drop dah. That means most probably dah jumpa bottom untuk di rebound lah. Okay, monthly pun tak power sangat, tapi dah mula slow down dia punya bearish momentum. Okay. Weekly ada sikit lah masih lagi dalam oversold. So kena tunggu, weekly kena tunggu sikit lagi untuk dia keluar daripada oversold untuk naik. Daily pun tak nampak apa lagi. So generally counter ni agak slow lah. Counter yang keluar kat alert yearly bullish tak bukan. Counter yang keluar dekat alert yang trading view alert tu dia based on daily. So tak nampak lah yang yearly chart. Kalau nak tahu yearly chart tu bullish ke tak bullish, kena masuk dalam watchlist dan tengok satu-satu lah. Kalau saya buat manually, saya tengok satu-satu. Cari mana-mana counter dekat platform ni yang bagus. Buka chart dia, contoh macam ni. Kita tengok satu-satu lah, macam teknologi kan. Ada beberapa counter, contoh macam MyEasy lah. Kita tengok MyEasy. So MyEasy dalam apa ni, index dia last hari tu dia agak okey sikit. Tak adalah okey sangat tapi okey sikit kan. Dan kita tengoklah MyEasy. Macam tu je. Tengok manually lah. Tak adalah terlampau automatic robot sangat. Okay. Bagi saya MyEasy memang okey lagi. Dia macam mana nak cakap dia punya long term dia masih bullish. Macam tu je lah. Long term dia masih bullish. Cuma untuk tahun ni dia sedang buat retracement lah for this year. 6 monthly pun masih nak retrace. 3 monthly pun dalam fasa retracement lagi. Dah habis dah overbought dia. Monthly pun masih lagi nak retrace, tak habis lagi. Weekly pun masih dalam fasa oversold. Oversold tadi kan. Tak ada lagi tanda-tanda dia nak rebound lah. Cuma daily je. Daily je. Ada sedikit lah tanda-tanda dia nak rebound. Tapi kalau daily menunjukkan sedikit tanda-tanda nak rebound, tapi weekly tak ada langsung tanda-tanda nak rebound, sebenarnya agak berisiko. Sebab dia akan follow major downtrend. Major downtrend tu yang utama kan. Daily ni memang dia volatile kan, zigzag. Biasa tak nampak lah daily ni agak kuat untuk push tinggi. Sebab weekly dia tak berapa power sangat. Okay, weekly dia tak berapa power sangat. Okay, kita tengok MLS. Dahsyat kan dia punya ni. Untuk tahun ni memang habis lah semua yang profit tak profit tahun lepas ni habis kena makan. Terus bearish engulfing kan. 3 monthly sedang bearish. Sedang bearish. Monthly pun sama lah. Dah habis dah green zone dia. So sedang masuk ke area red zone. So sepatutnya area red zone ni akan jauh lagi lah. Mungkin lah mungkin ada rebound sikit sebelum dia turun lagi macam tu lah. Itu normal lah. Normal pergerakan dia macam tu lah. Okay.
Uh, untuk weekly tak nampak lagi yang ada tanda-tanda dia nak rebound dengan kuat. Generally dia punya momentum pun masih low, masih tak kuat lagi. So saya berpendapat dia masih strong bearish. So tak adalah tanda-tanda dia nak rebound tu dalam jangka masa terdekat, tak ada. Tak kuat lah kalau rebound pun sikit sangat. Tak kuat lah. Metronik kita tengok Metronik. Kita tengok mak dia dulu. Okay, mak dia dulu. Alright. So kita tengok yearly chart. Ni. Mak dia ni memang major downtrend. Major bearish. Okay. Kalau hold lama dia akan ke bawah lagi lah. Right. 6 monthly masih dalam strong oversold area. Kan? Strong oversold area. So sepatutnya kita akan nampak lebih banyak merubus merah lah kan. 3 monthly sama juga. Okay? Masih dalam nak pergi ke oversold kan. Nak pergi ke oversold. Adakah dah mula rebound? Bagi saya tak nampak lagi lah. Okay, monthly. Adakah monthly nak rebound? Nampak ada sikit lah momentum. Tapi belum confirm lagi. Okay, belum confirm lagi. Kalau dia betul-betul nak rebound, dia kena keluar lah daripada area oversold dia. Kalau betul-betul counter ni nak rebound, dia kena keluar daripada area oversold dia dan menuju ke arah area overbought kan. Dan baru kita boleh nampak dia akan rebound. Tapi belum lagi lah. Dalam waktu untuk waktu sekarang monthly chart belum lagi. Untuk weekly pun belum betul-betul strong overbought. Oversold memang dah keluar lah daripada oversold tu, dia dah keluar, that's why dia naik pajak hari tu kan. Tapi dia belum masuk overbought. Belum masuk overbought. Tapi yang agak macam kita nak cakap, dia dah cecah dia punya resistance. Dia dah cecah dia punya resistance. Then tak berjaya break. Dia hanya stop sampai situ, turun balik kan. Adakah dah mula ada momentum? Bagi saya nampak macam tak kuat lagi lah. Momentum weekly tak kuat. Cumanya yang okey sikitnya sebab dia dah habis red zone tu je. Belum betul-betul habis lah. Kalau dah masuk green zone tu baru kita boleh cakap confirm. Yang ni masih lagi dalam red zone. Cuma dah berada di hujung-hujung lah. Itu mak dia lah. Mak dia. Untuk daily nampak ada momentum sikit. Cuma tengok pada overbought ni macam tak kuat je. Tengok pada overbought ni macam tak kuat je. So most probably dia akan buat retracement dululah. Cuma kalau tengok anak dia kan. Anak dia memang agak skema kalau based on Elliott Wave kan. Tak. Hari itulah skema kan. Sekarang dah tak skema dah. Alright, kita tengok ya, dia memang tak ada yearly chart lah sebab dia baru lahir kan. Kita pun hanya boleh tengok daily, weekly pun boleh nampak dah. Hari itu tak nampak lagi kan. Alright. So apa yang tak best pada wave dia? Pada wave dia, kalau tuan-puan tengok pada time frame kecil, hari tu saya dah discuss dengan ahli group. Okay. Sepatutnya dia tak break. Dia punya kosong dia, tapi ini dia dah break. So apa yang berlaku, ini saya letak je lah. Apa yang berlaku, dia dah berubah trend dia. So kosong dia ke atas. 0, 1, sepatutnya dia kena turun sikit lagi. 2 dan 3 lah. 4 dan 5 lah. So sekarang ini yang first wave dia dah tak valid. Dia dah jadi bearish punya wave. So apa implikasi kalau bearish punya wave? Dia akan drop lagi bawah. Right. So ini dia sepatutnya dia punya support yang paling kuat. Sebab dia starting price dia kat situ. Tapi dia dah break. So sekarang kalau tuan-puan tengok pada candle yang lebih besar, nampak tak dia break tu? So adakah dia hanya stop kat situ je? Tak lah. Ni baru start break je. So maksudnya bearish momentum tu baru start. So sepatutnya akan lebih jauh lagi ke bawah lah. Okay. Masa awal-awal dia naik tu memang ada momentum kan. Sebabnya semua orang nak beli tanpa tengok ke mana sepatutnya arah tuju dia dan tak tengok pun mak dia nak pergi mana kan.
Dia kena tengok lah mak dia nak pergi mana. Adakah mak dia memang cantik ke tak cantik kan. Generally mak dia kalau tengok memang tak cantik pun. That's why dia lebih kepada macam mana nak cakap, um, goreng lah. Gorengan. Gorengan. Deep fry ke, ataupun minyak sikit ke, ataupun air fryer ke, tapi hakikatnya dia adalah gorengan. US market akan efek BSKL kalau guna elite wave memang dah discounted ke, memang then tak payah tak. Okay. Dia macam mana kita nak cakap? Seluruh pasaran pasaran modal ni dia bergantung kepada orang yang suntik modal. Itu yang bergantung kepada orang yang suntik modal. Kalau ramai investor daripada US masuk bursa, bursa naik. Kalau ramai investor daripada US keluar bursa, bursa turun. Ataupun kita tengok ada three major player kan dalam bursa kan. Kita ada retailers, kita ada foreign fund, kita ada institution. Institution ni macam big fund lah, macam PNB, LTAT, KWSP kan. Kalau foreign fund ni dia apa-apa sajalah fund manager kat luar sana. Contoh macam Vanguard kan. Ada lagi lah, banyak-banyak lagi lah. Dan kadang-kadang diorang ni tengok juga kalau pasaran US lemau, dia tak boleh nak trade kat US ni, dia datang lah trade kat Malaysia. Even memang perbezaan antara apa ni, nilai jumlah aset tu memang jauh beza lah. Satu bursa ni sebenarnya sama, lebih kurang sama besar dengan Microsoft je. Satu bursa ni kan, dia punya nilai dia lebih kurang. So that's why foreign fund ni memang akan menyebabkan ada efek kepada bursa. Dia tak adalah directly efek kalau US naik, bursa naik, US turun, bursa tu tak ada. Dia bergantung kepada pemodal yang bawa duit tu. Kalau pemodal tu keluar US masuk Malaysia, Malaysia naik lah. Pemodal tu masuk Malaysia, keluar Malaysia pergi ke US, bursa turun. Ni macam tu. Sebab yang menggerakkan counter apa semua sekali adalah modal yang disuntik. Duit lah kan, duit tu. Berapa banyak saham dibeli, berapa banyak saham dijual macam tu. And then yang menyebabkan duit keluar dan masuk tu adalah pasaran semasa, sentiment. So indirectly dia memang ada kesan lah. Indirectly, okay? Kalau US merah, orang takut. Even kita punya retailer pun kadang terkesan juga. Kita, US merah, takutlah nak masuk. Tak ada beli saham. So bursa pun jadi merah. Merah juga kan. Orang tak beli. Ataupun orang menjual. Then dia efek dekat bursa, bursa pun merah juga. So nak cakap directly tu tak jugalah. Tak juga. Sebab yang menggerakkan market adalah modal yang ada dekat luar. Bila modal masuk ke bursa, bursa naik. Modal keluar, bursa turun. Macam tu. Elliott Wave adalah cara yang paling reliable lah bagi saya kan. Dia tidak dipengaruhi oleh faktor luaran. Wave tu sendiri sebenarnya yang menjadi direction pergerakan harga. Kan macam siapa yang follow kita punya kelas sebelum ni kan cakap Elliott Wave ni dia macam rangka kepada pergerakan harga tu. Okay? Bila rangka kita dah nampak rangka dia macam tu kan. Normally harga memang bergerak ikut rangka dia. Yeah? Cuma nak kena faham lah macam mana cara nak baca dia. Bagi saya, even kalau kita nak trade individual counter pun, tak perlu refer pada index pun, tak perlu refer kepada sectoral index pun. Cukup sahaja dengan dia punya individual wave tu sendiri. Tak perlu, sebab every counter dia ada wave dia sendiri. So that's why nak kena tahulah. Okay. Right, last Parkson. Parkson. Kita pun dah over dah 10.30 dah. Right, yearly tak cantik. 6 monthly pun tak berapa lagi. Tak nampak sangat lagi lah. Tapi adalah tanda-tanda sikit dia nak keluar daripada oversold tu ada. Right. 3 monthly macam dah nak habis dah overbought ni. Monthly pun baru start oversold. So
Kalau baru start oversoon ni kadang kena hati-hati sikit. Sebab sekejap je dia hijau, lepas tu terus dia merah-merah dah. Alright. So untuk weekly, bagi saya momentum dia tak cukup kuat lagi lah. Momentum dia tak cukup kuat lagi. Tapi dia dah naik dah break dia punya midline ni kan. So untuk short term saya nampak tak power lagi. Dia punya chart dia tak power lagi. Okay. Daily baru nak masuk overbought, so mungkin adalah sedikit lah. Mungkin adalah sedikit momentum ke atas tu kan. Cuma volume tak kuat. Generally saya ingat tak kuat lah. Saya nampak dia lebih kepada bearish lah ini pun macam red zone dia pun macam nak kembang lagi. Cuma temporary lah. Temporary rebound tu adalah possibility dia. Temporary. Untuk sementara waktu sebelum dia turun lagi bawah. Okay. So, habis dah. Ada yang saya tak komen lah. Ada tak? Ada lagi, ada yang tertinggal tak? Tak ada Dah komen semua. Right, so terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa untuk discussion ringkas pada malam ini. Cuma saya ingat saya plan nak buat kelas Elliott Wave hujung minggu depan hujung minggu depan Nanti saya buat announcement di group lah. Hujung minggu ni. Nanti saya buat announcement di group. Nanti tengok announcement dekat page lah. Right, so saya ingat sampai situ dahulu. Terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa pada malam ini. InsyaAllah kita akan buat sesi lain lagi lah. Untuk ahli-ahli group nanti kita akan buat sesi diskusi counter yang lebih detail. Nanti mungkin hari Selasa atau hari Rabu. Right, so terima kasih lagi sekali. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Sama-sama.